Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita berada dalam pengajian pengenalan kepada ilmu fiqh. Alhamdulillah kita dalam perbincangan keistimewaan yang umum bagi syariah al-Islamiyah. Kita bincangkan sebelum ini, kalau tuan-tuan masih ingat, iaitu qanun al-wada'i ataupun al-syariah al-bashariyah, syariat al-tashri'at al-wada'iyah, iaitu undang-undang yang manusia buat hanya mengikut kepada akal supaya manusia tidak mengikut hawa nafsu, dan dia berubah daripada satu zaman ke satu zaman, mengikut peredaran zaman. Dan juga hukum manusia ini daripada satu negara ke satu negara berbeza-beza. Berbeza dengan syariah al-Islamiyah, al-syariatul Islamiyah, iaitu dia adalah sumbernya daripada Allah Subhanahu wa taala dan akan terbit daripadanya beberapa asar, iaitu kita panggil kesan-kesan daripada syariah al-Islamiyah. Yang pertamanya, bila sebut tentang syariah al-Islamiyah, manusia, orang-orang beriman, mereka lihat hukum hakam Allah bukan sebarang hukum, tapi dengan pandangan yang hebat dan penuh penghormatan. Dan yang keduanya, melaksanakan terus syariah al-Islamiyah daripada keinginan hati dia, sebab itu adalah hukum Allah. Dan yang ketiganya, syariah al-Islamiyah tidak ada kontradiksi antara satu hukum dengan satu hukum yang lain, tidak ada pertembungan. Dan yang keempatnya adalah dia bebas, syariah Islamiyah bebas daripada mengikut hawa nafsu. Syariah Islamiyah adalah untuk kemaslahatan manusia. Kita lihat yang pertama, orang-orang beriman mereka akan tunduk kepada hukum hakam syarak dengan pandangan yang penuh kehormatan, penuh kehebatan. Okey, kita lihat syariah al-Islamiyah adalah satu, kita panggil, cabangan daripada agama. Agama Islam itu adalah sifat agama Islam itu adalah syariah al-Islamiyah. Sebab itu dia bukan satu pilihan, dan hukum hakam tersebut perlu dihormati dan perlu ditaati. Dan dia bukan ketaatan yang kita boleh buat pilihan, nak taat boleh, tak taat boleh, tidak. Dan juga keimanan orang-orang beriman, bahawasanya syariah al-Islamiyah hanya datang semata-mata semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bersifat syariah al-Islamiyah ini dengan sifat kamal, kesempurnaan, tidak ada kecacatan sedikit pun dalam syariah al-Islamiyah. Okey, itulah seadil-adil hukum, iaitu syariah al-Islamiyah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala menyempurnakan syariah al-Islamiyah, hukum hakam di dalamnya, tidak lain tidak bukan semata-mata untuk merealisasikan setiap kebaikan, maslahat, keperluan manusia, menolak segala kemudaratan, keburukan daripada manusia. Kemudian mentatbiqkan, mengadaptasikan syariah al-Islamiyah, itu adalah daripada tuntutan-tuntutan iman, tuntutan-tuntutan Islam. Sebab itu orang yang beriman, orang yang Islam, tidak ada pilihan bagi dia melainkan hanya diletakkan hukum Allah nombor satu. Tidak ada hukum selain daripada itu. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Ma'idah ayat 44, ayat 45 dan juga ayat 47. Di akhir ayat 44, akhir ayat 45, akhir ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun.
Siapa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka tu orang kafir. Ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Orang yang tidak hukum dengan apa yang Allah Taala turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah Taala turunkan, maka mereka itu orang-orang yang fasik. Mereka orang kafir, mereka orang zalim, mereka orang fasik. Okey, ayat ini dalam suratul Maidah ini, 3 ayat ini ittifaq, sebulat suara di kalangan ulama-ulama tafsir, mufassirin. Ayat ini mengenai dengan hak Yahudi, yang mana mereka telah bawa satu kes kepada Nabi SAW untuk mengenai dengan urusan hadduz zina, didirikan, dilaksanakan hukuman hudud kepada penzina perempuan yang telah berzina, di mana hukumnya perempuan tersebut wajib direjam kerana dia telah berzina. Salah seorang di kalangan mereka, orang-orang Yahudi, mereka bersumpah, ahadha huwa hukumullah fima ta'lamun, adakah ini dia hukum Allah yang kamu tahu? Salah seorang di kalangan mereka bersumpah, adakah ini hukum Allah yang kamu tahu, iaitu hukuman rejam kepada perempuan yang berzina. Fa'aqarra bi anna al-yahud ghayyaru wa baddalu. Maka Nabi SAW telah mengakui inilah hukum Allah. Orang-orang Yahudi mereka ubah, mereka selewengkan, mereka mengatakan rejam tidak ada. Kemudian ulama-ulama mereka berbeza pendapat mengenai firman Allah Ta'ala pada 3 ayat kita sebutkan, faulaika humul fasiqun, faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun. 3 ayat. Ulama berbeza pendapat pada firman Allah Ta'ala ini, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang pertama, kafir. Yang kedua, diletakkan mereka tak hukum dengan hukum Allah, mereka orang zalim. Yang ketiga, mereka tidak hukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang fasik. Adakah maksud di sini yang dimaksudkan dengan ayat ini orang-orang Yahudi yang mana diturunkan ayat-ayat pada hak mereka, pada bangsa Yahudi, ataupun ayat ini maksudnya diturun kepada publik, semua manusia, bukan spesifik kepada orang-orang Yahudi? Yang mana? Daripada Ibnu Abbas, dalam satu riwayat daripada Ibnu Abbas, maksud daripada ayat ini umumun nas, bukan memang cerita tentang orang Yahudi, asbabun nuzul, tetapi hukum terhadap ayat ini kepada semua manusia, bukan terbatas hukum ini kepada orang-orang Yahudi sahaja. Kemudian Allah Ta'ala sifatkan orang yang Yahudi yang tak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang kafir. Sebab apa diletakkan faulaika humul kafirun? Kerana mereka ingkar, mereka tahu itu hukum Allah tetapi mereka ingkar, maka itu hukumnya kafir. Dia Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kedua, ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Sebab apa diletakkan perkataan zalim? Allah Ta'ala sifatkan perkataan zalim. Ayat ke-47 suratul Maidah, ayat Allah Ta'ala hukumkan mereka ini, mereka itulah orang-orang yang fasik, zalim dan fasik. Bermaksud orang yang mengakui ini adalah hukum Allah, orang Yahudi mengakui yang mana ini adalah hukum Allah, mereka ini orang Yahudi mengakui ini hukum Allah, tetapi mereka tak nak melaksanakannya kerana mengikut hawa nafsu mereka, ataupun mereka memandang remeh hukum hudud, hukum Allah, tapi mereka mengakui itu adalah daripada Allah. Itulah orang yang zalim, orang yang fasik. Orang yang kafir, mereka tak percaya ini daripada Allah, itu memang kafir. Okey, dalam suratul Ahzab ayat yang ke-36,
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Tak sepatutnya bagi orang beriman, lelaki dan juga perempuan, apabila Allah dan juga Rasul telah memutuskan satu keputusan, jadilah bagi mereka itulah terbaik daripada urusan mereka. Siapa yang ingkar derhaka kepada Allah, kepada Rasul, sesungguhnya dialah berada dalam satu kesesatan yang sangat nyata. Itu yang pertama. Apa dia? Orang beriman, mereka lihat hukum daripada Allah dengan pandangan yang cukup agung. Okey. Perkara yang kedua, syariah al-Islamiyah natijah ataupun kesan, asar. Natijah yang kedua iaitu pelaksanaan hukum syarak ini adalah daripada hati, daripada keinginan, bukan keterpaksaan. Sebab itu al-imtithal, taat kepada hukum hakam dalam syariat Islamiyah dianggap sebagai taat kepada Allah dan dianggap sebagai beribadat kepada Allah, diberi pahala kepada orang tersebut. Seperti mana orang yang tak ikut hukum Allah, maka dianggap ia durhaka kepada Allah dan juga diberi dosa kepadanya. Okey. Di antara hukum hakam dalam syariat Islamiyah yang mana di dalamnya ada uqubah fid dunya, hukuman di kehidupan dunia, seperti hudud, sebat, rajam, itu hukuman di kehidupan dunia. Ada juga hukum hakam dalam syariat Islamiyah yang Allah Ta'ala ancam orang yang langgar perintah Allah, mereka ini akan terima azab di akhirat nanti. Jadi ada yang ancaman dunia, hukuman dunia, ada yang hukuman di akhirat. Okey, kerana ini sesungguhnya orang-orang Islam daiman yakunu raqiban ala nafsih. Sentiasa orang Islam akan pantau, perhatikan dirinya supaya dalam landasan yang betul syariah al-Islamiyah, kerana takut kepada Allah, huwa ar-raqib alaih, kerana Allah Subhanahu wa taala itu memantau perjalanan, pergerakan manusia. Bahkan sepatutnya setiap orang Islam, orang yang mukallaf, mereka merasa diri mereka sedang dipantau. Nak buat dosa takut, sebab apa? Sebab ada CCTV daripada Allah. Okey. Setiap perbuatan manusia akan direkam, dicatat dan akan dipersoal di akhirat nanti. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf ayat ke-18 juzuk 26. Tidak ada satu lafaz daripada satu perkataan melainkan di sisinya ada raqib dan juga atid yang sedang mencatat apa yang dia sedang lafazkan. Dalam surah An-Nisa ayat pertama, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memantau ke atas mereka, sentiasa pantau, tengok, perhatikan. Okey. Jadi dengan ayat-ayat kita bacakan ini, sudah pastilah sama ada dia individu ataupun secara berjemaah, asas yang paling kuat adalah tengok, nilai, pantau diri sendiri, adakah amalan ini ikhlas kerana Allah ataupun tidak, dan seumpamanya. Okey. Sudah pasti bila sebut tentang hukum hakam dalam syariat Islamiyah, bukan semata-mata takut kepada Allah, takut akan hukuman azab Allah, api neraka Allah, bahkan menginginkan lebih daripada itu, iaitu mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, perkara yang contoh, kita bagi contoh. Apa dia contoh? Contoh bila sebut tentang asar ataupun kesan yang kedua ini,
iaitu melaksanakan sesuatu daripada hati, bukan daripada keterpaksaan. Sebab ketaatan, kita bagi contoh, ketaatan orang Islam kepada syariah al-Islamiyah adalah satu ketaatan yang zahir dan juga yang batin. Contoh, Ma'iz, sahabat Nabi, telah mengiktiraf di hadapan Nabi selepas mana dia telah melakukan jenayah zina, dan dia minta sendiri kepada Nabi supaya didirikan hukuman hudud ke atas dirinya atas jenayah zina yang telah dilakukan. Mana sahabat Nabi ni dia berzina dan dia bertaubat, dan dia nak hukuman dilaksanakan ke atas dirinya sendiri kerana dia telah melakukan jenayah zina. Tuan-tuan lihat dalam Sunan Abi Daud daripada Yazid bin Nu'aim bin Hizal daripada ayahnya, dia kata kana Ma'iz bin Malik yatiman fi hijri abi. Ma'iz bin Malik ni seorang anak yatim yang mana bawah jagaan ayah, bawah jagaan Ma'iz bin Malik, seorang anak yatim yang mana duduk di bawah jagaan ayahku. Okey. Fa asaba jariyatan minal hayy, maka dia telah berlaku menimpa sesuatu kepada jariah, seorang hamba yang telah berzina dengan dia, ataupun seorang perempuan yang telah berzina dengan dia. Maka ayahku telah berkata kepadanya, "I'ti Rasulullah," kamu jumpalah dengan Nabi, fa akhbirhu, kamu beritahu Nabi, bima sana'ata, terhadap apa yang kamu lakukan, la'allahu yastaghfiru laka, mudah-mudahan Nabi akan minta ampun untuk kamu. Wa innama yuridu bidzalika raja'a an yakuna lahu makhrajan, hanya sahaja ayahku nak yang demikian jumpa Nabi, cerita kat Nabi, mengharapkan supaya ada jalan keluar dalam kelakuan yang tidak baik yang telah dilakukan. Fa'atahu Ma'iz bin Malik, telah datang berjumpa Nabi. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, inni zanaitu, sesungguhnya aku telah pun berzina. Fa'aqim alayya kitab Allah, dirikanlah, laksanakanlah hukum Allah ke atas aku. Fa'arada anhu fa'ada, Nabi telah berpaling daripada Ma'iz bin Malik. Maka Ma'iz bin Malik datang, dia berkata sekali lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni zanaitu, sesungguhnya aku telah berzina. Fa'aqim alayya kitab Allah, dirikanlah ke atas aku hukuman dalam kitab Allah. Maka fa'arada anhu fa'ada, Nabi berpaling daripada Ma'iz bin Malik, dan Ma'iz bin Malik datang dan dia kata untuk kali yang ketiga, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni zanaitu, aku sesungguhnya telah pun berzina. Fa'aqim alayya kitab Allah, dirikanlah untuk aku hukum hakam dalam kitab Allah. Sehingga dia telah mengatakan perkataan yang sama sebanyak 4 kali. Nabi SAW telah berkata, innaka qad qultaha arba'a marrat, sesungguhnya kamu telah menyatakan perkataan yang sama 4 kali. Fabiman, dengan siapa kamu berzina? Nabi tanya. Qala bi fulanatin, maka Ma'iz bin Malik kata dengan seorang perempuan ni. Faqala hal daja'taha? Qala na'am. Jadi Nabi kata, adakah kemungkinan kamu ni baring dengan dia saja kot? Dia kata, ya, aku tidur dengan dia. Qala hal basyartaha? Kemungkinan kamu ni sentuh dia kot? Maka Ma'iz bin Malik kata, ya. Hal jama'tah? Kemungkinan adakah kamu telah menyetubuhinya? Maka Ma'iz bin Malik menjawab, ya, aku telah menyetubuhinya. 3 soalan Nabi tanya, 4 soalan, siapa dia perempuan tu? Maka Ma'iz bin Malik jawab. Dan kemudian Nabi kata, adakah kamu tidur dengan dia? Ya. Soalan yang ketiga, adakah kamu sentuh dia? Ya. Ya. Soalan yang keempat, adakah kamu telah menyetubuhinya? Ya, dia kata.
qala fa amara bihi an yurjam. Maka Nabi kata, Nabi perintahkan dilaksanakan, dia direjam. Siapa dia? Ma'is bin Malik direjam. Okey, wa kana abrazid dalail ala ahammiyatil wa'yi dakhili fi tatbiq syariah fi tarikh al-islami. Dalam sejarah Islam, dalam lipatan sejarah Islam zaman sahabat, apa yang berlaku, inilah dalil yang paling jelas kepentingan dalaman itu bersih. Bila telah melakukan satu dosa, dia sendiri jumpa Nabi, dan Nabi kalau boleh tak nak tahu orang yang berzina, dia bertaubat je lah dengan Allah, tapi dia rasa tak puas nak bagi tahu Nabi supaya dia jadikan hudud ke atasnya betapa sucinya hati seorang sahabat, iaitu Ma'is bin Malik. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan orang Islam kepada syariah al-Islamiyah, ketaatan bukan sekadar zahir tetapi batin, iaitu hati juga perlu taat. Sehingga orang-orang yang melakukan maksiat, dia akan merasa tak sedap hati dengan satu perkara yang tak baik dia lakukan, maka dia akan rasa menyesal di atas kesalahannya. Tidaklah seperti mana al-qanun al-wada'i, al-qanun al-wada'i yang dilaksanakan, yang dibuat oleh manusia kerana ketaatan di dalam hukum wada'i, tiadalah ia melainkan min zahirihi faqat, dari segi zahir sahaja. Zahir saja dikenakan, tapi hati kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala menilai hati sekali untuk syariah al-Islamiyah. Apabila seorang Islam tunduk kepada hukum hakam Allah, maka tunduk hukum hakam Allah itu adalah ikhtiari, pilihannya sendiri. Pilihan pada ketika mana dia duduk seorang-seorang ataupun secara ramai-ramai. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan seberat zarah, apa dia? Satu kebaikan, maka Allah Ta'ala melihatnya. Siapa yang mana melakukan seberat zarah keburukan, maka dia juga melihatnya. Siapa yang melihat? Dia, manusia itu, yarah, akan melihat. Siapa yang melakukan kebaikan, maka dia, manusia itu, bukan Allah, manusia itu akan lihat kebaikan ke akhirat yang dilakukan. Siapa yang melakukan keburukan, dia, manusia itu sendiri akan lihat di akhirat keburukan dilakukan kepada orang lain. Sehingga kan kalaulah seorang Islam mampu untuk lari daripada balasan duniawi, seumpama dikenakan hukuman kerana buat bertentangan dengan syariah, maka tiadalah tempat lari untuk balasan akhirat nanti. Dunia mungkin boleh lari, polis sedang cari kita, cepat-cepat sebelum polis cari kita dah beli tiket semua dah, nak pergi ke mana, travel ke London, England, UK, supaya kita terlepas daripada carian polis. Okey. Kemudian al-musara'ah ila tanfidhi ma aujabahu al-Islam, segera berlumba-lumba, cepat-cepat nak melaksanakan apa yang Islam suruh. Okey. Kita lihat antara perbezaan yang ketara orang-orang mukallaf, dikenakan pembayaran cukai. Bila mana dia adalah rumah, kereta dan sebagainya, maka dia juga rakyat Malaysia kita, maka dikenakan cukai. Okey, itu adalah qanun al-wada'i, cukai, hukum manusia buat. Sedangkan orang-orang Islam, maka dia berhadapan dengan zakat yang wajib. Maka kita lihat dengan jelas ni bagaimana sifat agama itu bagi dia ada kesan yang zahir, pada segeralah melaksanakan perintah-perintah Allah, jangan lambat-lambat. Sebab itu dalam qanun al-wada'i, qanun al-wada'i, hukum yang manusia buat, kita dapati mukallaf
dengan apa, bidaf'id dharaib, dengan mana dikenakan bayaran cukai, maka mereka cuba mengelak 1001 daya. Sehingga kan syaka min zalik rijalul idara al-maliyah fi mu'dhamid duwal, kebanyakan negara-negara, staf-staf di mana yang bahagian finance, mereka akan buat aduan pada setiap negara masalah cukai ni orang tak nak bayar. Wa kathiran ma alajal qanun hadha taharrub bi ziyadati ad-daraib, dan banyak sekali qanun, undang-undang merawat treatment bagaimana manusia ni dia nak lari daripada cukai. Macam-macam uslub dia buat, macam-macam ayat dia, alasan yang dia kemukakan. Okey, taghtiyatun lil ajzin nashi' min kasratil mutaharribin, sehingga untuk menutup apa dia, ajzi, kepada orang yang lemah, min kasratil mutaharribin, kerana ramai orang-orang yang lari. Orang yang tak nak bayar cukai ni ramai. Sampai kerajaan lah, kita kata, dia buat satu tindakan, satu plan yang lain, okey, untuk mengelak, untuk merawat bagaimana manusia ni nak larikan diri daripada membayar cukai. Okey. Sebab itu sebahagian negara, mereka telah muncullah sebahagian kitab-kitab bagaimana mereka nak membuat helah ke atas kerajaan, dan mereka telah pun lari daripada cukai yang telah difardukan, dikenakan ke atas mereka. Adapun dalam Islam, al-waqi' sebenarnya berbeza dengan itu. Sebab apa? Sejarah merakamkan di sana ada manusia yang datang kepada ulil amri, orang ulil amri yang Islam, yang mana mereka minta supaya ulil amri mengambil zakat daripada harta mereka, dan ulil amri belum meminta kepada mereka zakatnya. Mana kita katakan ulil amri, ketua pemerintah, tak minta lagi harta zakat, mereka dah datang, dah serah harta zakat. Ataupun tidaklah melihat ulil amri itu diri mereka bahawasanya padanya zakat wajibah, fahadhihi jama'ah min ahli Syam ya'tuna ila amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab. Okey, ini adalah satu jamaah di kalangan ahli Syam, yang mana mereka datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab pada tahun yang ke-23 Hijrah. 23 Hijrah, tahun tersebut tahun kewafatan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka minta daripada Sayyidina Umar, mereka minta kepada Sayyidina Umar supaya Sayyidina Umar berikan zakat kepada mereka daripada khail, daripada kuda mulukiha, khayla mulukiha. Mereka kata inna qad asabna amwalan, sesungguhnya kami telah mendapat harta-harta, kuda-kuda, raqiqan, hamba-hamba, nuhibbu an yakuna lana fiha zakatun wa tahurun, sukalah kami untuk kami jadikan harta-harta ni, kami aset kami ini sebagai satu zakat. Sebagai apa? Sebagai satu zakat. Okey. Dan juga satu penyucian. Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa fi waqi'atin ukhra, satu peristiwa yang lain, datang seorang laki-laki membawa 1/10 apa yang dia keluarkan daripada nahlah, lebah, madu. Dia keluarkan madu lebih daripada 1/10. Taliban an Umar ibn al-Khattab,
kerana dia meminta kepada Umar ibn Khattab an yuqabbilahu, supaya Sayyidina Umar cium dia. Dan Sayyidina Umar kata, la khaira fi malin, tidak ada kebaikan pada harta la yuzakka, yang tidak dizakat. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi contoh yang berikutnya, yang ketiga, iaitu al-musara'ah ila jtinabi ma yamna'uhu ma mana'uhu al-Islam, bersegera kepada larangan apa yang Islam larang. Okey, kita lihat mauqif pendirian orang-orang Islam, iaitu arak ini hukumnya haram, berbeza dengan mauqif orang yang tidak Islam pada sebahagian negara selain daripada al-bilad ad-dualiyah, selain daripada negara-negara Islam. Kita lihat bagaimana mereka boleh untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, kita lihat apa dia. Sejarah Islam telah merekodkan sesungguhnya syariah al-islamiyah dalam memerangi khamar arak, wal qada alaih, dalam nak membantras 100% arak di kalangan mujtama', iaitu di kalangan masyarakat orang Arab selepas mereka memeluk agama Islam. Walau kanu fil jahiliyah, walaupun dahulunya orang Arab ini mereka berbangsa jahiliyah, muwalli'ina bi syurbiha, mereka dah ketagih dah untuk minum arak. Okey, mu'tadina 'alaiha, mereka dah biasa dah nak minum arak. Wa qad 'alima Allahu dzalika minhum, sesungguhnya Allah Taala mengetahui yang demikian tu di kalangan mereka. Maka fa akhadhahum bi sittati tadarruj, sesungguhnya Allah Taala menimpakan kepada mereka, walaupun mereka itu pada zaman jahiliyah muwalli'ina bi syurbiha, cukup sayang bisyur biha, walau kanu fil jahiliyah muwalli'ina bisyur biha, iaitu mereka sangat diresap dalam hati kecintaan mereka kepada berhala. Okey, mu'tadina 'alaiha wa qad 'alima Allah Taala mengetahui yang demikian itu. Di kalangan mereka Allah Ta'ala berikan kepada mereka tadarruj, berperingkat-peringkat dalam pengharaman arak, sehinggalah ayat yang terakhir, maka ayat tersebut dalam suratul Maidah ayat 95, ayat 90, page 1 lagi, juzuk yang ke-7. Tuan-tuan akan lihat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fabima kana minal muslimin hina dhak illa an ja'u bima indahum min makhzunil khamar wa aw'iyatiha fa'araquha. Adalah di kalangan orang-orang Islam pada ketika itu, tiadalah orang Islam pada ketika itu melainkan mereka datang dengan apa yang ada di sisi mereka daripada makhzun, peti sewa, makhzun simpanan, peti simpanan, bukan peti sewaan, peti simpanan arak, bekah-bekah arak. Fa'araquha fi turuqil Madinah, mereka telah campakkan di tepi-tepi jalan Madinah, mereka telah tuangkan arak tersebut, mereka buang. Sebab i'lanan an bara'atihim, memberitahu tentang bebasnya mereka daripada jenayah arak. Ini adalah syariah Islamiyah, wa madama yatamatta'u biha min ihtiram. Iaitu inilah dia syariah al-Islamiyah, dan juga inilah sejauh mana apa yang yatamatta' biha min ihtiram. Okey, kita lihat lagi yang terakhir pada pagi ni. Okey,
satu kisah. Hukumah Al-Wilayat Al-Muttahidah Al-Amerikiyah. Ulama satu kerajaan wilayah Muttahidah Amerikiyah, kerajaan Amerika, berusaha untuk meletakkan hukum kanun pengharaman arak pada tahun 1930. Waladhi harrama 'alan nas, dan perkara yang mana harrama 'alan nas, haram ke atas manusia menjual arak, meminum arak, membuat arak, atau tasdiruha, mengimport dan juga mengeksport arak juga adalah perkara yang haram. Okey, waqad mahadat al-hukumah, kerajaan telah membentangkan untuk konun ini bidi'ayatin wasi'atin. Okey, dengan satu kesempurnaan yang sangat luas daripada cara daripada apa, bidi'ayatin wasi'atin. Kerajaan mana ni? Amerika. Okey, apa dia? Cuba meletakkan undang-undang ini dengan mengiklankan secara luas, tularkan, walaupun dengan cara wayang, ataupun zaman sekarang dengan cara Facebook, dengan cara WhatsApp dan sebagainya. Okey. Wal idza'ah wal kutub war rasail, sama ada radio dan juga kitab dan juga surat-surat, semuanya tubayyin, menerangkan kemudaratan arak, mad'umah lil ihtisa', iaitu manusia yang disokong, diminta tolong untuk ihsaiyat, iaitu statistik, ad-daqiqah, yang sangat halus, wal buhus al-ilmiyah, iaitu perbahasan ilmu dan juga tib, yang bertepatan dengan pengajian kita. Okey, iaitu sesuaikan apa, al-ihsaiyat ad-daqiqah wal buhus al-ilmiyah wal tibiyah. Okey, masing-masing berada di bidang masing-masing. Kama qad anfaqta malayin ad-dolar, seperti mana kerajaan telah menginfakkan malayin, ribuan dolar, maka dibunuh 200 jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. 200 jiwa telah dibunuh. Sebab apa? Fi sabili tanfidhi hadzal qanun, iaitu untuk melaksanakan hukum ini. Wa kana akhirul mataf, akhir pendiriannya, an yattaribat hukumatul wilayat, terpaksalah hukum al-wilayat al-muttahidah al-amerikiyah, USA, untuk melaghakan, membuang konun-konun tadi, nak gubal balik dan tolak ke tepi, iaitu apa tu? Al-ilgha qanun tahrimil khabar, iaitu melaghakan wilayat-wilayat yang bersatu, wilayah bersatu, iaitu Amerika, ketika mana kerajaan tersebut nak satu hari takhlus sya'baha min mudaril khamar bil qawanin, iaitu terlepasnya bangsa luar daripada minum arak dengan sabitnya dalam undang-undang negara. La'arafna, kita mengetahui bahawasanya manusia itu tidak sesuai bagi mereka melainkan tasyri' as-samawi, iaitu persyariatan daripada langit, alladhi i'tamadahu 'ala al-iman wad-dhamir qabla al-i'timad 'ala al-quwwati was-sultan. Okey, perkara yang berpegang ke atas iman, ke atas dhamir, sebelum berpegang kepada kekuatan sultan. Perkara yang kita perlu kuatkan, kita pegangan kita adalah iman. Okey, kemudian hati, kemudian barulah bergantung kepada ilmu yang lain. Cukup sekali itu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung iaitu ke terpelihara ismah, terpelihara asy-syariah min at-tanaqul wal ikhtilaf. Tidak ada kontradiksi di antara satu ayat dengan ayat yang lain.
InsyaAllah ta'ala kita bertemu kembali. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama mengambil manfaat atas pengajian kita asas kepada pengajian ilmu fiqh. Dan jangan lupa tuan-tuan tekan butang share, dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.